Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam, peserta pasaran sedang menunggu mesyuarat Bank of England dengan menjangkakan keputusan mereka mengenai dasar monetari untuk masa hadapan. Akibatnya, pembuat dasar BOE menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas serta mencatatkan kenaikan kadar faedah terbesarnya dalam tempoh 27 tahun. Seperti yang dijangkakan, ini menyebabkan kejatuhan nilai pound sterling. Dan apa yang sedang berlaku adalah ekonomi British sedang merosot ke dalam kemelesetan, pertumbuhan ekonomi semakin perlahan dan pasaran buruh yang perlahan mendorong kepada peningkatan inflasi. Selain itu, bank tersebut kini menjangkakan inflasi utama akan memuncak sehingga mencapai 13.3% pada bulan Oktober dan kekal pada paras tinggi sepanjang tahun 2023 sebelum jatuh kepada sasaran 2% pada 2025. Ini bermakna pengawal selia tidak mungkin mengubah pendirian dasarnya dan akan berterusan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kenaikan harga. Jelas sekali kenaikan kadar faedah secara beransur-ansur akan mengurangkan tekanan inflasi. Manakala UK masih lagi dalam ambang kemelesetan. Dengan latar belakang ini, pound British jatuh tetapi kemudian berjaya mengurangkan beberapa kerugian dengan cepat. Pembetulan mata wang yang dimulakan pada 1 Ogos masih berkuat kuasa tetapi pembeli berusaha sedaya upaya untuk mengawal semula harga. Kalender makroekonomi hari ini termasuk beberapa terbitan berita penting dari Amerika Syarikat seperti pertumbuhan pekerjaan dan data tentang pengangguran. Gaji bukan-ladang dijangka meningkat hanya sebanyak 250,000 pekerjaan pada bulan Julai selepas meningkat sebanyak 372,000 pada bulan Jun. Oleh itu, boleh diandaikan bahawa pasaran buruh yang terlalu panas akan memberi kesan buruk kepada dolar Amerika Syarikat. Dalam kes ini, kedua-dua euro dan pound sterling mungkin memperoleh kembali nilai pada akhir minggu. Kadar pengangguran dijangka kekal stabil pada 3.6% pada bulan Julai. Di samping itu, Amerika Syarikat dijadualkan akan melaporkan data purata pendapatan setiap jam. Penunjuk pada bulan Julai diramalkan meningkat pada kadar yang lebih perlahan berbanding sebulan sebelumnya. Di samping itu juga, pedagang mungkin akan memberikan perhatian berkenaan dengan statistik pengeluaran perindustrian dari Jerman dan Itali. Walau bagaimanapun, penunjuk ini tidak akan memberi kesan yang teruk terhadap dinamik euro. Dari sudut pandangan teknikal, carta 1 jam menunjukkan bahawa pasangan euro-dolar masih didagangkan dalam jelat sisi yang dihadkan oleh tahap 1.0124 dan 0.0292. Lebih-lebih lagi, euro berkemungkinan kekal terikat dalam julat walaupun didorong oleh data pekerjaan Amerika Syarikat. Oleh itu, saya cadangkan untuk fokus pada tahap paling hampir. False breakout di 1.0253 akan mencipta isyarat jual. Dalam kes ini, penurunan harga akan mempunyai peluang untuk menyeret euro turun sehingga ke 1.0220. Jika harga tetap di bawah tanda ini dan mengujinya dari bawah ke atas, isyarat jual yang lain akan dijana. Oleh itu, mata wang Eropah akan merosot sehingga 1.0187 dan mungkin 0.0158 selepas pengeluaran statistik mengenai pertumbuhan pekerjaan Amerika Syarikat. Pada tahap 1.0158 terdapat kemungkinan untuk pembelian dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian di 1.0220 dan 1.0187 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout. Sekiranya aktiviti dagangan lemah di 1.0253, harga akan dapat menembusi di atas tahap ini dan mengujinya dari atas ke bawah. Dalam keadaan ini, pembelian akan meningkat sekaligus menolak euro sehingga 1.0292. Penjualan akan relevan di false breakout pada tahap ini. Sebagai alternatif, dalam kes data yang suram tentang senarai gaji bukan-ladang, pedagang boleh membuat penjualan di 1.0323 dan 1.0374 di lantunan dan ia bergantung pada pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Sementara itu pula, pound British terus didagangkan ke arah bawah sehingga mencapai paras terendah. Ia boleh dilihat daripada carta dagangan bahawa pasangan pound dolar tersekat dalam saluran sisi yang sempit. False breakout di 1.2160 akan mencipta isyarat jual dan dengan itu ia akan membawa
harga turun ke tahap 1.2112. Jika harga menembusi di bawah tanda ini dan mengujinya dari bawah ke atas, jumlah penjualan akan meningkat lagi. Dalam kes ini, pound sterling berkemungkinan besar akan turun sehingga 1.2068, 1.2031 dan 1.2001. Pada tahap 1.2031 dan 1.2001, saya syorkan untuk melakukan pembelian di rebound dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Pembelian di 1.2068 dan 1.2112 boleh dibuka hanya sekiranya berlakunya false breakout. Jika kenaikan harga mampu mengembalikan harga kepada 1.2160, pasangan mata wang itu akan dikepung dalam julat 1.2068 sehingga 1.2211. Oleh itu, penjualan di false breakout akan relevan hanya pada 1.2211. Penjualan di rebound boleh dipertimbangkan pada tahap 1.2250 dan 1.2291. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.